بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، الحمد لله ثم الحمد لله. Syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan limpahan kurniaan daripada Allah, atas segala Allah berikan kepada kita nikmat Ramadan, nikmat yang kita lihat sebagai kurniaan Allah kepada kita, yang mana kita masih lagi dapat merasakan kemuncak Ramadan, kemuncak yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kelebihan yang tersembunyi di sebaliknya dalam memburu malam yang menggandakan pengampunan dan begitu juga menggandakan ganjaran, iaitu 10 malam terakhir, yang mana kita malam tadi masuk malam 23, ada masa lebih kurang 7 hari lagi, lebih kurang. Dan 10 malam terakhir adalah Nabi SAW mempertingkatkan aktiviti ibadah pada 10 malam terakhir dengan sesungguh-sungguhnya berbanding pada suku pertama dan suku kedua. Yang diriwayatkan daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Nabi pada 10 malam terakhir Nabi mempertingkatkan ibadah dengan seaktifnya berbanding dengan 20 malam yang sebelumnya. Antara hikmahnya adalah memburu malam Lailatul Qadar. Namun para ulama mengatakan 10 malam terakhir kemuncaknya bukan hanya pada malam Lailatul Qadar, maksudnya yang paling tertinggi malam Lailatul Qadar, tapi 10 malam terakhir adalah kemuncak secara keseluruhannya, yang mana secara terbukti 10 malam terakhir tidak ada terkecuali setiap malam, sama ada malam ganjil ataupun malam genap ataupun hari-hari yang lain, siang dan malam, Nabi kuat dan aktif beribadah, ditingkatkan amalan. Kalau 10 malam terakhir, kata ulama, hanya beberapa hari saja ataupun satu hari saja kemuncak, sudah tentu Nabi akan tumpukan ibadah pada malam-malam ganjil saja. Begitu juga para sahabat. Tetapi keseluruhan 10 hari yang dinyatakan dalam hadis Nabi SAW, Nabi beriktikaf dan Nabi tak keluar daripada masjid. Nabi duduk satu tempat dan Nabi berada di situ. Di situ Nabi beribadah, baca Al-Quran, zikir, salat sunat. Nabi tak keluar 10 hari. Nabi keluar hanya menunaikan hajat baginda SAW, iaitu kalau Nabi nak makan ataupun berbuka puasa ataupun nak pergi tandas, ataupun dalam hadis ketika malam isteri Nabi nak balik ke rumah dalam keadaan gelap, Nabi pergi hantar, keluar kejap je lah, ambil hajat, lepas tu balik, tidur balik, bermalam, beribadah di dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bila kita sebut tentang ibadah Nabi SAW, terutama pada bulan Ramadan, itulah yang ditunjukkan, yang dicontohkan
Mereka berpenat-penat ketika bulan Ramadan. Tatkala Sayyidina Ali ketika dia menjadi khalifah, pembantunya dia melihat Sayyidina Ali pada waktu siang sibuk dengan urusan sebagai khalifah, sibuk dengan berpuasa dan sibuk juga dengan ibadah, dan pada malam dia tidak tidur. Tidur hanya sekejap saja, tetapi malam tu diisi dengan ibadah, dengan bangun malam, dengan solat, dengan zikir. Maka pembantu dia tengok tak penat ke? Dia tanya, wahai Amirul Mukminin, siang berpuasa, siang kau dengan tugasan sebagai khalifah, lepas tu malam beribadah, pada waktu malam tak tidur, melainkan sedikit sahaja, tak rasa penat ke? Maka Sayyidina Ali kata, penat dekat dunia, sedangkan perjalanan dekat akhirat sangat panjang dan sangat memenatkan. Jadi penat di dunia kerana ibadah untuk mengelakkan kepenatan dan seksaan dekat akhirat nanti. Ini apa yang Nabi SAW sebut di dalam satu hadis riwayat Imam Ahmad, riwayat Ibn Hibban, yang mana Nabi SAW sebut fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanatin. Nabi SAW sebut, Nabi kata dekat padang mahsyar nanti manusia akan duduk di sana dengan kadar satu hari bersamaan dengan 50,000 tahun. Satu hari di padang mahsyar, Nabi kata yaumun kana miqdaruhu 50,000 sanatin. Satu hari di padang mahsyar tempohnya selama 50,000 tahun. Bayangkan. Tak tahu nak bayangkan, nak tunggu nak habiskan 50,000 tahun, tak tahu. Ini yang Sayyidina Ali kata penat dekat akhirat, penat yang sangat dahsyat, penat yang ketika itu 50,000 tahun tak ada makan, tak ada minum, dan 50,000 tahun ketika itu matahari di atas kepala kita, mencanak betul-betul di atas kepala kita. Dalam riwayat kata sejengkal. Tak cukup daripada itu, pada ketika itulah peluh keluar mencurah-curah sampai membanjiri tubuh badan manusia. Nabi kata ada yang peluh sampai dekat buku lali. Ada riwayat dan Nabi kata ada yang peluh sampai ke lutut, ada yang peluh sampai ke pinggang, dan ada peluh sampai dekat dada. Dan paling teruk sekali Nabi kata al-jamahu iljaman, iaitu peluh sampai ke hidung. Jadi tahap keseksaan berdasarkan amalan masing-masing dan dosa yang mereka lakukan dekat dunia ini. Bayangkan 50,000 tahun. Itu yang Nabi kata satu hari 50,000 tahun. Tetapi berapa hari tak tahu. 2 hari, 3 hari. Kalau 2 hari dah 100,000 dah. Maka bila Nabi sebut tentang satu hari di padang mahsyar 50,000 tahun, maka sahabat kata ma atwala hadhil muddah, ma atwala hadhil muddata. Sahabat kata betapa panjangnya, betapa lamanya di padang mahsyar. Sahabat cakap, maka Nabi SAW sebut walladhi nafsi biyadihi innahu la yukhaffafu 'alal mu'minina hatta yakuna akhaffa min salatin maktubatin. Nabi sebut demi nyawaku di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersumpah dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata sesungguhnya tempoh yang panjang itu akan diringankan ke atas orang-orang beriman, sehinggalah tempoh itu menjadi lebih pendek daripada solat fardu. Maksudnya orang kafir, orang buat maksiat, pendosa-pendosa, ahli-ahli maksiat yang kufur kepada Allah, yang dinobatkan sebagai pendosa, yang tak sempat bertaubat, mereka yang kufur kepada Allah, dia duduk di padang mahsyar paling kurang 50,000 tahun. Tak ada makan, tak ada minum, matahari dekat atas, tak ada tempat berteduh, tak ada tempat nak berehat, tak ada katil, tak ada bantal, apa-apa semua fasiliti satu pun tak ada, tuan-tuan. Tetapi Nabi kata diringankan tempoh itu ke atas orang yang benar-benar beriman.
iaitu sehinggalah tempoh yang dirasakan itu lebih pendek daripada solat fardu. Solat fardu berapa lama tuan-tuan? Tadi kita solat subuh berapa minit? Kalau solat zuhur kita solat tu lebih kurang 7-8 minit average kalau solat berjemaah dekat masjid lah, ataupun 10 minit lah paling lama kita berada ketika dalam solat berjemaah. Tapi kalau solat seorang-seorang tak tahulah. Ada orang dia solat seorang-seorang lagi pendek. Tapi kalau berjemaah tu dia kena ikut imam. Jadi panjang aja rasanya. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi orang yang beriman, mereka yang orang soleh, beramal soleh di padang mahsyar, dia tak rasa 50,000 tahun. Nabi kata dia rasa tempoh kejap je. Tapi tempoh kejap tu tak berakhir di situ, dia ada proses panjang lagi. Itu kata Sayyidina Ali, perjalanan dekat akhirat sangat panjang. Di padang mahsyar saya tunggu tak buat apa-apa tuan-tuan, belum apa-apa lagi. Belum masuk menerima buku catatan, belum lagi ketika dihisap amalan kita, belum lagi ditimbang amalan kita, belum lagi dipaparkan amalan kita di hadapan orang ramai, belum lagi telaga Kautsar, belum lagi titian sirat. Sangat jauh perjalanan. Padang mahsyar saya 50,000. Tu Sayyidina Ali kata, berpenat dekat dunia ni berbaloi, sebab perjalanan masih jauh. Kalau tak berpenat dekat dunia ni dengan ibadah, nanti akan berpenat yang tak dapat dibayangkan dekat akhirat nanti, dan penuh dengan penyiksaan tuan-tuan. Dalam riwayat Al-Hakim, bagaimana penatnya ke akhirat ni, sakit dan letihnya, tak tahan dia manusia di padang mahsyar, terlalu lama menunggu, sampai ahli-ahli maksiat, pendosa-pendosa ni berdoa pada Allah, ya Allah, kalau tempat kami lebih layak di dalam neraka, masukkan saja kami dalam neraka. Itu riwayat Al-Hakim. Bagaimana disifatkan, bagaimana pendosa-pendosa ni tak tahan duduk di padang mahsyar lama sangat, terseksa, minta masuk neraka. Kalau itulah ditakdirkan, sebab tak tahan sangat. Sebab kata orang, dia ingat neraka tu lebih okey. Mungkin adalah kerusi untuk duduk ke, ada kipas ke, ada air ke apa ke. Tak ada, lagi teruk. Bila dah masuk neraka, lebih baik patah balik dekat padang mahsyar, lagi ringan. Ya. Itu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah kita lihat salafus salih. Nabi SAW beribadah berpenat lelah. Nabi tidak buat dosa. Nabi terjaga daripada dosa. Nabi tidak akan melakukan dosa. Kalau Nabi tersilap, Allah akan tegur Nabi SAW dalam ayat Al-Quran sendiri tuan-tuan. Tetapi bagaimana ibadah Nabi SAW sampai bekak kaki Nabi, sampai Sayyidah Aisyah pun tengok penat. Kenapa macam ni Rasulullah sampai bekak-bekak kaki? Nabi kata, afala akunu abdan syakura, tak layakkah aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Setara Nabi tu. Begitu juga salafus salih. Bagaimana Sayyidina Uthman, apabila dia bangun malam, dia solat malam, dia boleh khatamkan satu Al-Quran. Dia solat malam, bangun malam, dia solat malam, dia khatam 30 juzuk setiap malam. Ketika bulan Ramadan, Nabi SAW qiyamul lail, tarawih macam mana? Zaman Sayyidina Umar, tarawih dikumpulkan dekat masjid, berjemaah secara beramai-ramai. Yang mana menjadi imam ketika itu Ubay bin Ka'ab. Bila salat pada zaman Sayyidina Umar, dijadikan 20 rakaat. Kenapa dijadikan 20 rakaat? Supaya jemaah tak terasa berdiri lama sangat. Ya, macam contoh, kalau Nabi SAW qiyamul lail 11 rakaat, lebih kurang habis suku ataupun separuh Al-Quran. Zaman Sayyidina Umar, kapasiti Al-Quran pun sama banyak juga, tetapi dibanyakkan rakaat. Kerana apa? Sebab kalau 20 rakaat, katakanlah satu malam 10 juzuk, 11 rakaat berbanding 10 juzuk 20 rakaat. Jadi 20 rakaat tu tak terasa berdiri lama sangatlah. Adalah duduk kejap, adalah duduk tahiyat awal. Jadi berbanding yang 11 rakaat tu lagi lama. Zaman Sayyidina Umar tu untuk menggalakkan manusia tidak terlalu penat, dijadikan 20 rakaat. So 20 rakaat, jadi kapasiti Al-Quran pun sama juga. Start lepas Isya,
dah dekat subuh baru habis solat tarawih pada zaman Saidina Umar. Sehingga kan para sahabat ketika itu, kami salat pada zaman Umar di belakang Ubay bin Ka'ab. Ketika itu kami penat dan kami berdiri menggunakan tongkat. Punya lama tu, ya. Jadi itulah, kalau kita lihat zaman salafus salih, mereka berpenat lelah dalam ibadah. Dan tarawih memang disunatkan panjang-panjang. Ada jemaah dia marah, dia kata imam ni baca tarawih panjang sangat, 11 rakaat patut setengah jam je. Tak puas hati hantar surat dekat pengerusi, pecat imam ni. Tak puas hati tu. Sedangkan tarawih itu disunatkan panjang-panjang, memang panjang. Lepas tu dia gunakan hujah, Nabi tak kasih imam baca panjang-panjang, itu solat fardu. Itu solat fardu 5 waktu. Tarawih lain, qiyamul lail lain, memang panjang-panjang. Sebab tu kalau kita tengok, kalau ada masjid tu baca panjang-panjang, satu malam satu juzuk ke, kita tak puas hati, cari surau lain yang baca pendek-pendek. Tak boleh kita kecam imam tu ke, ataupun AJK yang menganjurkan tarawih satu malam satu juzuk. Tak boleh salahkan dia, memang sunat. Tak boleh kita samakan seperti salat berjemaah 5 waktu dengan salat tarawih. Berjemaah lain memang ada hadis, Nabi tegur Muaz bin Jabal, tak cukupkah surah Sabih isma rabbikal a'la? Pernah Muaz jadi imam untuk orang kampung dia baca surah panjang-panjang, baca surah Al-Baqarah banyak lagi, sampai jemaah mengadu pada Nabi. Nabi pun dia tegur Muaz, lain kali jangan baca panjang-panjang. Dan perbuatan Nabi ketika Nabi salat, Nabi nampak kanak-kanak menangis sebab penat. Jadi Nabi pendekkan solat fardu. Itu solat fardu. Tarawih tidak. Jadi mana-mana surau tempat kita buat baca panjang-panjang, jangan komplain. Macam ada satu masjid dekat Bangi, ada orang gaduh kat saya, Ustaz, saya ni nak solat 20 rakaat, tapi masjid tu buat satu malam satu juzuk. Dia gaduh kat saya lah. Nazir tu kawan saya, kawan rapat saya. Dia kata, saya kata apalah. Dia kata baca pendek-pendek cukup lah. Saya kata nak pendek, tuan cari surau lain, banyak lagi. Biar sini satu juzuk, sunnah Nabi SAW. Saya terangkan dia baik-baik, baru dia faham. Ataupun tak nak, buat kat rumah boleh. Nabi pun buat tarawih pun kat rumah, 3 hari dekat masjid, yang lain Nabi buat kat rumah. Jadi option, banyak pilihan untuk kita beribadah dan menghidupkan diri kita dengan amal ibadah. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mukadimah sedikit, ya, insya-Allah kita lebih kurang dalam tak ambil masa lama tuan-tuan. Pada lama kita akan sambung sedikit perbincangan 40 hadis fardu ain, yang mana kita masuk bab zakat. Hadis fardu ain kita masuk bab berkaitan dengan zakat, dan kita masuk hadis yang ke-11. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumi fid dharain. Hanzalah bin Abi Sufyan qala sami'tu Ikrimah bin Khalid yuhaddithu Tawusan qala ja'a rajulun ila bin Umar faqala ya Aba Abdurrahman ala taghzu faqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wal hajji wa shaumi ramadhana. Baik, tak silap saya hadis ni kita dah baca, tak silap saya, tak apa kita baca sekali lalu, ulang kaji sedikit. Hanzalah bin Abu Sufyan berkata, aku mendengar Ikrimah bin Khalid berbicara kepada Taus. Hanzalah bin Abu Sufyan, Ikrimah bin Khalid dan Taus, ini bukan sahabatnya, dia bukan sahabat Nabi. Dia bukan sahabat, bukan kategori sahabat Nabi, tetapi dia tabi'in. Yang mana Tawus ini dia meriwayatkan seorang lelaki datang kepada Ibnu Umar. Tabi'in ni dia bukan sahabat, tak pernah jumpa Nabi, tetapi tabi'in ni kategori mereka yang berguru ataupun bertemu dengan para sahabat Nabi SAW. Baik, jadi seorang lelaki datang kepada Umar Ibnu Umar, iaitu Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, lalu berkata, wahai Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman gelaran dia, ataupun dalam bahasa Arab disebut sebagai kunyah, panggilan hormat, ya. Tapi adab ni, cara ni, panggilan Abu Abdurrahman ni tak terkenal lah dalam budaya kita.
Tapi orang Arab sampai sekarang dia panggil gelar Abu Abdillah, Ummu Abdillah, ya, Abu Ahmad, masih lagi. Dia kata, tidakkah engkau pergi berperang? Kenapa tak pergi berperang? Beliau menjawab, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam terbina di atas 5 perkara, iaitu penyaksian tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa di bulan Ramadan. Riwayat Muslim. Jadi ulang kaji sedikit berkaitan dengan hadis yang kita bincangkan yang lalu. Hadis ni disebut, ada orang lelaki tanya Ibnu Umar tak pergi berperang ke? Ada orang pergi perang, kenapa dia tak pergi berperang? Faktor ketika itu Ibnu Umar pun dah makin tua, dah makin berusia, dia pun tak larat, maka dia tak pergilah. Dan ketika itu dia tidak terpilih. Dan ketika itu peperangan yang telah ditentukan oleh khalifah ada tentera dia. Dia bukan macam zaman Nabi. Zaman Nabi itu Nabi buka siapa nak pergi perang, jom, Nabi pilih penduduk sendiri. Jadi ketika itu sudah wujudnya pemerintahan Bani Umayyah, sudah ada sistem ketenteraan dan ada gaji dan ada pendapatan yang dibayar oleh Baitul Mal. Jadi mereka yang bukan tentera tak pergi berperang lah. Maka lelaki itu bertanya, tak pergi berperang ke? Dia ingat tentang hukum berperang ni. Jadi Ibnu Umar kata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyan Islamu ala khamsin. Islam itu terbina atas 5 perkara, iaitu rukun Islam ada 5. Jadi dia nak terangkan bahawa yang fardu ain ni 5 perkara. Yang selain daripada 5 perkara bukan fardu ain, fardu kifayah. Jadi dia nak cerita, aku tak pergi perang sebab perang itu hukumnya fardu kifayah. Orang lain buat, kita tak payah. Macam tu. Jadi yang pergi perang, yang sebarkan Islam, yang lawan musuh Allah, sudah ada dimandatkan oleh khalifah ketika itu. Yang tak pergi, tergugur kewajipan, tergugur dosa. Sebab apa? Sudah ada individu-individu diantik untuk melaksanakan fardu kifayah. Jadi yang tak pergi, tak kira berdosa, tak dikira berkewajipan. Cuma dia kata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang disebut sebagai tiang agama, fardu ain, setiap individu yang mukallaf, yang akil balik, wajib melakukan, tak kira lelaki ataupun perempuan, dewasa pun orang ataupun orang muda, orang tua, dia kena buat, iaitu 5 perkara. Iaitu syahadah, masuk Islam. Ya, dia wajib masuk Islam kalau dia belum lagi beriman pada Allah. Kedua, mendirikan salat. Lepas tu menunaikan zakat, menunaikan haji bagi mereka yang mampu, dan berpuasa di bulan Ramadan. Selain daripada 5 perkara ini, tidak termasuk dalam kategori fardu ain. Berperang termasuknya. Jadi hadis ni menceritakan bahawa peperangan jihad ini dia bukan fardu ain tetapi fardu kifayah. Cukup beberapa ataupun individu yang melaksanakan, maka tergugurlah kewajipan individu-individu yang lain. Manakala fardu ain, nak tak nak setiap seorang kena buat. Bila sudah akil balik, iaitu dia sudah ditaklifkan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia tak boleh tinggalkan, tidak ada keuzuran. Ya, contoh solat, zakat, tapi menetapi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Macam solat, bila start dia ditaklifkan? Apabila sudah akil balik. Ya, apakah tanda akil balik? Iaitu keluar air mani, lelaki ataupun perempuan sekurang-kurangnya 9 tahun. Kedua, tanda akil balik iaitu keluar darah haid bagi wanita sekurang-kurangnya 9 tahun qamariyah. Dan ketiga, tanda akil balik, kalaulah individu tu tak keluar air mani, tak keluar darah haid, cukup 15 tahun automatik jadi akil balik. Ini tanda-tanda menurut mazhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Dan berakal. Berakal maksudnya mental normal. Kalau umur 30 tahun, 40 tahun tapi ada masalah mental, gila dan sebagainya, itu tidak termasuk dalam tanggungjawab taklif yang Allah wajibkan. Ya. Kalau zakat pula, tengok nisab, tengok haul. Nisab dia berapa? Ya, 83 gram emas. Kiraan sekarang tahun ni berapa? Kalau KKL 20,000. Cukup setahun tak qamariyah, baru bayar zakat. Kalau ternakan macam mana? Ada syarat-syaratnya, ada hukum fiqahnya tersendiri. Haji macam mana? Sampai kemampuan. Kemampuan diinterpretasikan dalam bentuk sekarang ini. Mampu dari segi sudut apa? Ada orang duit banyak,
tetapi tak boleh pergi pasal apa? Tak dapat lagi surat tabung haji. Itu pun mampu juga. Ya. Ada orang dia boleh tak pergi tabung haji tapi duit dia berkepuk banyak. Dia boleh buat pilihan iaitu mengikut travel agency. Dia boleh ikut apa, bukan muasasah lah, dia ikut travel agent, bayar 40,000 80,000. Kalau dia billionaire, dia tak perlu tunggu tabung haji. Kalau dia banyak duit, dia wajib ikut yang travel agency punya, sebab dia mampu. Ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis seterusnya, Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu hina ba'athahu ila al-Yaman, innaka sata'ti qauman ahla kitabin fa idza ji'tahum fad'uhum ila an yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini masuk hadis yang lain, hadis yang panjang. Riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu ketika baginda sallallahu alaihi wasallam mengutus beliau ke Yaman. Hadis ni tuan-tuan menunjukkan bahawa ketika penyebaran agama Islam, tidak semua tempat Nabi pergi. Nabi sebarkan dekat Yaman, dekat belah-belah Bahrain, dekat Syam, ya. Nabi memang dia tak pergi, tetapi Nabi menghantar sahabat-sahabat untuk mengajar ataupun untuk mengislamkan penduduk-penduduk di sekitar tanah Arab, termasuklah di Yaman. Dan begitu juga Nabi berutus kepada raja-raja di Eropah dan di Parsi. Nabi bagi surat untuk supaya apa? Supaya berdakwah kepada Islam. Ya. Jadi tak semua tempat Nabi pergi berdakwah. Ada tempat yang memang Nabi ajar sahabat yang ilmunya tinggi, yang berkebolehan, Nabi hantar dia sebagai wakil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pendakwah dan pentadbir ketika itu. Ya, antaranya utusan-utusan Nabi yang berdakwah luar daripada Madinah, iaitu Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu. Dan ada dialog panjanglah dalam beberapa hadis yang lain, iaitu beliau diutus ke Yaman. Orang Yaman ketika itu belum masuk Islam. Orang Yaman ketika itu mereka menganut agama Islam. Dan ketika dilihat berita baik, orang Yaman datang ke Mekah, datang ke Madinah, mereka menyambut Islam itu dengan baik. Dan Nabi lihat orang Yaman ni tersebarnya Islam ketika itu tanpa peperangan. Mereka menerima Islam dengan begitu baik. Ya, sebab itu Nabi kata orang Yaman ni hatinya lembut, mudah menerima Islam. Tak sampai menitiskan satu titik darah sekalipun. Jadi dihantar Muadz bin Jabal ke Yaman untuk berdakwah. Dan Nabi bersabda, Nabi perintahkan, sesungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum dalam kalangan ahli kitab. Ketika itu orang Yaman mereka beragama Nasrani ataupun beragama Kristian. Ya, mereka menyembah ataupun menganut agama Kristian. Apabila kau mendekati mereka, dakwahlah mereka agar bersaksi tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampai-sampai sana dulu betulkan akidah dahulu. Ya, betulkan akidah, fahamkan tentang akidah dahulu, barulah masuk bab berkaitan dengan syariat. Sebab tu kalau kita nak dakwah orang masuk Islam ni tuan-tuan, kita kena tahu teknik lah. Yang penting dia masuk Islam dahulu. Bab solat tak solat, minum arak tak minum arak, itu belakang kita. Yang penting selamatkan akidah dahulu. Jadi ada orang nak masuk Islam, awak betul nak masuk Islam? Awak nak masuk Islam ni tahu tak kena sunat tau? Tak payah sebut sunat dulu, relax lah. Jadi bila sebut sunat, member tak jadi masuk Islam. Ya, you tahu tak? Ya, kalau you masuk Islam, you kena bangun subuh tau. Setiap pagi you kena solat 5 waktu berjemaah. Berat. Ya, itu memang kita tahu wajib. Tapi yang penting kita kena selamatkan akidah dia dahulu. Ya, kalau lepas tu dia nak buat maksiat ke apa, at least dia Islam dah. At least dia Islam. Tapi bukanlah selepas dia masuk Islam, ya, kita kata tak payah solat, tidak. Tapi kita kena tahu prioriti tu macam mana. Ada hadis riwayat Abu Daud. Ini disebut oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Ada seorang lelaki datang jumpa Nabi, wahai Rasulullah, aku nak masuk Islam, tetapi aku tak nak solat 5 waktu. Agak-agak Nabi terima tak? Nabi terima. Pasal apa? Nabi kata yang penting kau masuk Islam dulu. Solat tak solat, nanti aku didik kau sikit-sikit.
Dan ada sahabat kata, wahai Rasulullah, aku nak masuk Islam tapi aku nak solat 3 waktu saja. Agak-agak apa tuan-tuan? Nak solat Zuhur, Asar dan Maghrib. Subuh dia tak nak solat, Isyak pun tak nak solat, nak tidur dia kata. Ya, 3 waktu. Nabi kata, okey, masuk Islam, tak apa. Ini menunjukkan bab syariat nanti dulu. Jangan kita nak terus tekan sangat-sangat sampai dia tak jadi nak masuk Islam. Ya, apatah lagi sunat dan sebagainya. Sunat tu you punya dah keras tau, baik-baik. Ya, kena gendam 40 hari baru boleh. Macam itulah pening orang tu jadi. Dan ada juga sahabat disebutkan dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, disebut, dia kata, ada sahabat dia kata, wahai Rasulullah, aku nak masuk Islam tapi aku tak nak berjihad. Aku tak nak berjihad. Nabi kata, okey, tak apa, masuk Islam. Ini menunjukkan bahawa akidah perlu diselamatkan dahulu. Bab amalan tu itu nanti. Sebab itulah kalau kita nampak ada mana-mana nak masuk Islam, ya, ustaz saya nak masuk Islam tapi saya tak bersedia lagi nak pakai tudung. Tak apa. Katakanlah kalau non-Muslim datang, saya nak masuk Islam tapi saya ni memang susah nak pakai seluar panjang, seluar pendek je pakai. Tak apa, yang penting itu nanti. Jadi jangan pula nanti saya ni non-Muslim, Chinese Buddhist nak masuk Islam, ya, tapi jangan paksa saya pakai tudung, ya, I'm not ready. Tak apa, terima tuan-tuan. Nanti sikit-sikit, lama-lama boleh. Yang penting at least akidah dia selamat. Katakanlah kalau dia dah masuk Islam, tulus hati, walaupun tak semayang, katakanlah dia meninggal, at least dia ahli syurga, ahli orang beriman, tak kekal selama-lama dalam neraka. Katakanlah dia nak masuk Islam, saya tak nak pakai tudung, nanti bila hati terbuka nak pakai tudung, baru dia masuk Islam. Kita bagi dia, dia tak masuk Islam lah, meninggal dalam keadaan kufur khalidina fiha, selayaknya kekal selama-lama di dalam neraka. Jadi tuan-tuan, kisah Nabi yang ada sahabat jumpa Nabi, dia kata tak nak solat, masuk Islam tak nak solat, Nabi kata bagi. Tapi lepas dia masuk Islam, Nabi pujuk dia solat, ajar dia macam ni. Begitu juga lepas dia masuk Islam, jadi terus orang yang solat 5 waktu. Yang tadi kata nak solat 3 waktu, Nabi didik dengan berhikmah, jadilah mereka yang solat 5 waktu. Yang asalnya sahabat Nabi yang tak nak berjihad, lepas masuk Islam Nabi ajar dia, Nabi cerita tentang fadilat berjihad, syahid dan sebagainya. Dia pun jadi semangat. Pada asalnya mula tak nak berjihad, jadi nak berjihad pula. Kan? Jadi proses pendidikan tu memerlukan kesabaran dan seumpamanya. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi yang seterusnya, fa inhum ata'u laka bidzalika fa akhbirhum anna Allah qad farada 'alaihim 5 salawatin fi kulli yawmin wa lailatin fa in ata'hum laka bidzalik. Baik, dia kata jika mereka menurutinya, maka khabarkan kepada mereka bahawa Allah telah memfardukan ke atas mereka salat 5 waktu setiap hari, sehari semalam. Ya. Jadi bila dah masuk Islam barulah ajar tentang solat, ya. Hari pertama tu tak reti baca Fatihah, tak apa, you tak reti tak apa, you ikut je, you senyap je. Lepas tu sambil tu belajar sikit-sikit dan sebagainya. Dan hadis ni menunjukkan bahawa sahnya salat itu, diterimanya salat itu adalah mereka itu mestilah beriman pada Allah ataupun dia Islam. Sebab itu kalau kita mengaji kitab fiqh, syarat sah salat, syarat pertama Islam, syarat sah puasa Islam. Dekat media sosial ni kita nampak influencer non-Muslim dekat Malaysia ni ramai berpuasa, ya. Bagus, ya. Kita lah maksudnya hidup dekat negara berbilang bangsa dan agama ni, kita harmoni lah, kita harmoni, kita hormat bangsa lain, kita hormat penganut agama lain, dan penganut agama lain menghormati Islam sebagai agama persekutuan, ya. Saling memahami, kita tidak provokasi. Dan kalau kita tengok influencer non-Muslim ni, dia berpuasa, dia ialah dia menghormati dan dia cuba nak rasa berpuasa tu. Ada yang sampai sekarang dah sebulan dah hari ni saya tengok dekat internet tu, sampai hari ni dia masih berpuasa. Seorang lelaki ni, Chinese Kristian ke Buddhis saya tak pasti, ya. Dia fasih cakap Melayu, ya. Dah hari ke sembahyang ni dia puasa, tak pernah miss, ya. Baguslah, bagus. Kita doakan satu hari dia mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala.
Tapi puasanya sia-sia lah, tak dapat apa-apa. Sebab apa? Dia bukan orang Islam, tak dapat pahala, Allah tak terima puasanya sebab dia bukan lagi Islam. Dia belum lagi. Cuma insya-Allah, mudah-mudahan kita doakan influencer macam ni dia masuk Islam, ya. Baik, salat 5 waktu. Dan kemudian Nabi SAW, fa akhbirhum anna Allah qad farada alaihim sadaqah, ya, tukhadhu min aghniyaihim faturaddu ila ala fuqaraihim fa in hum ata'u laka bidzalik fa iyyaka wa karaima amwalihim wattaqi da'watal madlum fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijabun muttafaqun alaih. Ya, apabila mereka sudah mentaati, mereka dah faham tentang salat 5 waktu, maka khabarkan kepada mereka bahawa Allah telah memfardukan kepada mereka sedekah, iaitu zakat yang dikutip daripada orang-orang yang kaya dalam kalangan mereka dan diagihkan kepada golongan fakir miskin dalam kalangan mereka. Ya. Selepas mereka dah faham salat dan mereka dah tahu cara nak dirikan salat, mereka tahu hukum hakam salat secara ringkas, maka beritahu kepada mereka, mereka diwajibkan bayar zakat. Ini Nabi ajar teknik dakwah. Mana yang lebih utama antara rukun Islam, mana yang lebih utama? Iaitu paling utama salat. Jangan terus kita orang masuk Islam, time tu lah ajar solat, time tu lah ajar zakat. Dia berat, burden. Jadi Nabi kata, sikit-sikit lepas bersyahadah ajar mereka solat. Bila dah faham solat, barulah ajar mereka tentang hukum hakam bayar zakat, bila wajib bayar zakat dan apa yang kena keluar zakat. Macam tu. Ya. Cuma nak emphasizekan di sini tuan-tuan, Nabi SAW, Allah telah memfardukan kepada mereka sedekah zakat yang dikutip daripada orang-orang kaya dalam kalangan mereka. Penduduk situlah, penduduk Yaman, orang-orang kaya, ambil daripada harta orang kaya 2/5, ternakan dan seumpamanya, ambil dalam kalangan mereka dan diagihkan kepada golongan fakir miskin dalam kalangan mereka. Hujah ni menjadi tunjang mazhab Syafi'i, iaitu zakat tak boleh bawa keluar. Zakat tidak boleh bawa keluar. Orang tanya, Ustaz, apa dalil Imam Syafi'i kata zakat tak boleh bawa keluar? Kalau wilayah-wilayah saja, kalau Selangor-Selangor saja. Kenapa? Sebab Nabi kata kutip daripada orang kaya dekat situ dan diagihkan orang miskin dekat situ juga. Itu arahan Nabi SAW. Jadi itu yang disebutkan. Dan kita tak nafikan bahawa ada khilaf. Isu berkaitan dengan agihan zakat ni boleh tak dibawa luar daripada negeri lain, boleh atau tidak? Ini khilaf 4 mazhab. Yang kata tak boleh mazhab Syafi'i, dan yang kata boleh mazhab Maliki, dan ada satu lagi mazhab saya lupa. Jadi khilaf lah, kita tak nafikan benda tu khilaf, ya. Tetapi dalam enactment zakatnya, fatwa dekat wilayah persekutuan memang tak boleh bawa keluar kecuali darurat ataupun dilihat keperluan. Ya, memang selagi mana zakat itu perlu dipenuhi dekat tempat negeri kita. Kalau wilayah persekutuan ni ikut teritori pemerintahan dia. So teritori pemerintahan wilayah persekutuan iaitu Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. Itu saja pusing. Kalau Selangor, Selangor lah. Ya. Kecuali kalau darurat dirasakan perlu dibawa keluar, kita raikan khilaf juga, kita bertalfik kepada mazhab lain. Contoh kes yang berlaku banjir besar dekat Shah Alam, yang teruk tu kan, yang sampai habis kereta, beratus-ratus kereta rosak. Jadi Mawib ada keluarkan zakat, iaitu dia offer kepada penduduk-penduduk negeri Selangor, dia offer untuk baik pulih kereta mereka dengan menggunakan duit zakat. Sebab mereka pun dikira sebagai mereka yang memerlukan, termasuk dalam asnaf fuqara dan masakin. Tak ada kereta, macam mana nak pergi kerja, macam mana nak cari rezeki, macam mana nak hantar anak pergi sekolah dan seumpamanya. Jadi zakat ada kalanya menurut keperluan dibenarkan untuk bawa keluar. Ya. Baik, juga ikut fatwa wilayah persekutuan mengatakan bahawa zakat wajib dibayar di tempat kita bekerja. Di tempat, berdasarkan hadis ini juga. Orang kaya dia dapat harta dekat Yaman dan zakat itu juga dibayar dekat Yaman juga. Itu yang Nabi kata. Jadi fatwa dan juga mazhab Syafi'i mengatakan bahawa kalau dia kerja kat wilayah, dia kena bayar zakat wilayah. Katakanlah saya duduk Selangor,
Tapi kerja kat wilayah Putrajaya, dapat gaji kat wilayah. So zakat harta saya bila cukup nisab, saya kena bayar zakat dekat wilayah Persekutuan. Itu fatwa lah, fatwa. Dan kita tak nafikan ada khilaf di sisi para ulama. Ada khilaf. So khilaf ni tidak bersepakat. Ya, mungkin dia ada orang yang dah bayar zakat duduk kat Selangor, kerja kat wilayah tapi bayar kat Selangor. Yang lepas-lepas tak apalah tuan-tuan. Tapi kalau ikut fatwa yang diwartakan oleh wilayah Persekutuan, kalau kata dia duduk kat wilayah tapi kerja kat Selangor, so dia wajib bayar zakat dekat tempat dia bekerja. Berdasarkan hadis ini tuan-tuan. Macam orang kaya dapat harta dekat Yaman, dia berniaga, dia mengembala kambing dan sebagainya, maka duit zakat itu dibayar dekat tempat dia bekerja. Berlainan kalau kita bayar zakat fitrah. Zakat fitrah bukan tempat wajib kita bekerja, tetapi menurut mazhab Syafi'i, iaitu tempat di mana kita berada pada malam raya. Di mana kita berada pada malam raya. Contoh malam raya kita berada dekat Taiping, kena bayar kat situ. Sebab alasannya, sebab zakat itu start wajib untuk bayar pada malam raya. Kalau satu Ramadan sampai penghujung Ramadan itu sunat, itu dibolehkan. Ya. Tapi yang wajib bayar ketika mana dia berada di malam. Contoh, dia balik beraya malam tu dekat Kota Baru, so dia bayar zakat kat mana dia berada malam tu. Itu pandangan Imam Ibn Hajar. Tapi macam mana pula saya dah bayar dekat TTDI, tapi malam raya saya balik dekat Taiping, kena bayar lagi ke? Kalau ikut pandangan Imam Ibn Hajar, wajib kena bayar sekali lagi dekat Taiping. Tetapi kita pakai pandangan Imam Ramli. Imam Ramli salah seorang ulama mazhab Syafi'i, Syamsuddin Ar-Ramli, pengarang kitab Nihayatul Muhtaj, dia kata tetap wajib bayar dekat tempat kita berada. Namun sesiapa yang sudah bayar di tempat lain, bukan di tempat dia berada, maka dia tidak wajib lagi bayar ketika mana malam dia berada. Tapi disunatkan, online okey. Ya, Datuk, betul. Tapi tak apalah. Maksudnya terserah pada tuan, nak bayar ke kampung boleh, nak bayar dekat sini pun boleh. Terserah pada masing-masing. Kalau ikut pandangan Ibn Hajar, kena bayar kat mana kita berada malam tu. Tapi saya dah bayar kat sini Ustaz, tapi takkan nak bayar sana lagi. Okey, tak apa, kita pakai pandangan Imam Ramli. Kita tidak mahu membebankan masyarakat dengan pandangan satu saja, ya. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi macam saya kerja dekat wilayah Persekutuan, tetapi bila nak raya, nak raya, kita raya kat mana? Kalau raya dekat kampung saya bayar dekat kampung saya. Kalau tahun depan beraya dekat kampung isteri saya, saya bayar dekat situ. Sebab apa? Hujahnya apa? Sebab Nabi bayar zakat kat mana Nabi berada. Zakat fitrah. Sebelum pada pagi raya tu, sebelum solat Nabi keluar, Nabi bagi zakat di mana Nabi berada. Itu hujahnya lah. Tapi kita tak nak ketat sangat. Kita tak nak ketat. Dah bayar, nak bayar lagi. Tak. Kena anak 8 orang. Kena isteri 4 orang. Setiap anak tu ada 10 orang. Nak kena bayar double, penat juga tu. Jadi boleh pakai pandangan Imam Ramli. Walaupun dah bayar dekat sini, kat kampung tak payah bayar lagi. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey. Baik, jika mereka menuruti perintah itu, maka jangan engkau ambil harta kesayangan mereka. Maksudnya mereka menuruti perintah, okey, kami nak bayar zakat, kami dah faham bahawa zakat itu wajib, maka Nabi berpesan kepada Amil, kepada Muaz bin Jabal, jangan kau ambil harta kesayangan mereka, biar mereka tentukan apa harta yang mereka nak bagi. Sebab zakat ni terbaik kena bagi harta yang paling bagus. Kalau dia nak sedekah ataupun nak bayar zakat kambing, kena bagi kambing yang terbaik, yang gemuk-gemuk. Tetapi pemilihan tu adalah tuan punya kambing tu. Kita ambil, tak boleh ambil sesuka hati. Mungkin kambing tu kambing kesayangan dia, lembu tu lembu kesayangan dia, kita tak boleh paksa dia. Biar dia yang tentukan. Biar dari segi sudut afdaliyah, pembayar zakat yang tentukan. Dia yang tentulah. Dia nak dapat pahala lebih atau tidak, dia sendiri yang tentukan. Itu hak dia, bukan Amil. Dan di sini tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ni juga, jangan pula kata saya ni bias dekat kerajaan, kerajaan otoriti agama, tidak. Ataupun sebab saya bekerja di bahagian otoriti agama, backup kerajaan, tak ada.
kena bayar zakat, kena bayar dekat amil juga. Jadi di sini tuan-tuan, ulama-ulama kata kalau pemerintah hantar amil zakat, maka pembayar zakat wajib membayar zakat dekat amil itu sendiri. Ini sebahagian pandangan ulama. Kalau amil tu ada dikutip zakat, memang kena bayar dekat amil, bukan dibayar sendiri dekat zakat itu sendiri, ataupun dia bagi dekat orang lain. Tapi kita tak nafikan ada khilaf di sisi para ulama. Kalau khalifah hantar amil, adakah wajib bayar dekat amil? Itu khilaf antar ulama. Ada kata wajib kena bayar dekat amil, tak boleh bagi sendiri. Dan ada pandangan mengatakan walaupun amil kerajaan dah hantar, khalifah dah hantar, tetap juga boleh kita bayar sendiri, ataupun kita tak nak bayar dekat amil. Jadi kita bayar, kalau kita jumpa mana-mana asnaf, kita bayar sendiri. Namun tak apalah, kita pun tak nak kata wajib bayar dekat amil. Tetapi dari segi sudut sunnahnya, dari segi sudut hadis Nabi, pengamalan yang dianjurkan oleh Nabi, bahawa Nabi hantar amil, maka kita bayar zakat dekat amil, iaitu amil yang dilantik oleh pemerintah. Kalau zaman Nabi, siapakah amil yang dilantik? Iaitu sahabat Nabi lah. Nabi sebagai pemerintah, dan amilnya adalah sahabat Nabi yang menjadi utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi pun tak ambil, tetapi Nabi suruh agihkan dekat situ juga. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, bukan apa kalau kita bayar dekat PPZ selamat. Ya. Ada orang dia bayar zakat, kadang-kadang yang menerima zakat, dia bagi zakat tu individu tu bukan asnaf pun tuan-tuan. Ada kisah lama, 4-5 tahun dulu, ada seorang wanita datang jumpa saya. Dia kata, "Ustaz, boleh tak saya nak bagi zakat dekat anak saudara saya?" Kata, "Zakat apa?" "Zakat fi sabilillah." Fi sabilillah tu apa? Dia pergi belajar ke, belajar tahfiz ke apa semua? Tak. Sebab anak saudara saya ni dia masuk sukan sekolah peringkat Asia. Dia akan berlari dekat Bangkok. Saya kata, apa kaitan dengan zakat fisabilillah? Nasib dia tanya tuan-tuan. Sebab dia kata, yalah, anak saya tu berlari bawa nama negara, dia akan bawa nama Islam. Tu dia. Ya. So kalau anak saudara saya lagi itu, dia akan mengharumkan nama Islam. Tu fisabilillah lah tu kan Ustaz. Boleh saya bagi zakat dekat dia? Saya pun tepuk kepala. Sebab dia tanya saya, tuan-tuan, puan jangan, itu bukan fisabilillah. Pentakrifan fisabilillah tu kena ikut apa yang didefinisikan oleh para ulama. Paling kurang pun fisabilillah mengikut enactment undang-undang negeri. Kalau Selangor apa definisi fisabilillahnya itu? Kalau wilayah apa definisi? Tak boleh kita main pakai definisi kita, tuan-tuan. Ya. Asal berlari itu fisabilillah, memperjuangkan agama Allah. Kalau dia benar mengharumkan agama Islam, bukan. Dia pergi berlari bukan atas kapasiti agama, atas kepentingan negara ataupun sekolah. Bukan atas kita bukan mewakili Islam, tidak. Wakil lebih kepada kenegaraan. Ada macam-macam. Ya, ada orang yang bagi bukan pada asnaf. Kalau bayar dekat PPZ terjamin. Jadi kalau sesiapa yang nak mempertikaikan zakat yang diagihkan oleh Mawib, boleh tengok audit yang dipaparkan, boleh kita tengok dekat website. Kalau betul-betul tak puas hati, boleh dispute audit tu. Kalau kata Mawib agih tak betul, Mawib corruption dan sebagainya, kita cabar. Audit yang ada tu, you buka, you panggil audit lain, you kira, dispute, lawan balik. Kalau dapat bukti kan, Kalau setakat baca audit pun tak reti, sekadar tuduhan, hearsay dengar sana sini, saya nasihatkan jangan. Baik audit, alhamdulillah. Ada sekali pada tahun lepas, audit Jabatan Accountant yang mempertikaikan ada sedikit kepincangan tentang perbelanjaan fisabilillah. Kemudian Mawib ganti balik. Bukan main-main. Kalau Mawib ni 3 audit yang main-main. 2 audit ke 3 audit, Jabatan Accountant Negara dan audit daripada syarikat swasta, nak menunjukkan tentang cara pengagihan perbelanjaan tu betul, selaras undang-undang dan tidak ada apa-apa bentuk diskriminasi dan kezaliman. Jadi jangan mudah dengar kata-kata orang kiri kanan
yang mengatakan mawib agih tak betul, mawib ambil makan duit zakat, makan seorang-seorang. Jangan, hati-hati tuan-tuan, ini boleh terjebak dengan fitnah. Tak ada bukti, jangan cakap. Kalau yakin ada bukti dan boleh membuktikan, silakan. Kita ada undang-undang, kita ada mahkamah, bawa di tempat saluran yang betul. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kata, takutlah doa orang yang dizalimi, kerana antaranya dengan Allah tiada hijab. Nabi bagi arahan dan tunjuk ajar kepada Muaz bin Jabal, kamu ni seolah-olah gubernur yang dihantar oleh Nabi SAW. Dalam kutipan zakat dan agihan zakat, kamu wajib berlaku adil. Jangan bias, jangan tidak adil dalam kutipan zakat dan pengagihan zakat. Dan jangan menzalimi orang-orang yang kamu kutip zakat dan orang yang menerima zakat. Nabi pesan baik-baik, perintah baik-baik, uruskan baik-baik. Jika tidak, kamu dimenzalimi orang lain. Dan Nabi bagi peringat pada Muaz, ketahuilah, takutkanlah doa orang yang dizalimi. Sesungguhnya doa orang yang dizalimi tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Walaupun dia tu ahli maksiat sekalipun, walaupun dia tu orang kafir sekalipun, tetapi kita orang Islam menzalimi non-Muslim yang tak sepatut kita lakukan terhadapnya, tapi sebab dizalimi, dia doa ikut agama dia terus sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada antara doa orang yang dizalimi akan straight away sampai kepada Allah. Tak ada syarat. Walaupun yang berdoa itu adalah orang yang dizalimi, yang terdiri daripada ahli maksiat, pelaku-pelaku dosa besar, dan termasuklah orang kafir sekalipun, dia doa, tak kira Allah Subhanahu wa taala akan sampaikan doa itu pada orang yang menzaliminya. Ya Allah, aku dizalimi, aku dilakukan sebegini, ya Allah turunkanlah bala kepada penzalim. Akan turun cash Allah bagi. Tak kiralah yang zalim itu ustaz ke, penceramah ke, ya, pengerusi surau ke, ahli politik ke, ya, pengerusi mawib ke, mufti ke, kalau betul-betul buat zalim, cash bayar. Tak kiralah apa keadaan sekalipun. Itu Nabi bagi peringatan. Ya, saya nak cerita, ada satu kisah disebutkan dalam Sahih Bukhari dan satu lagi disebutkan dalam Sahih Muslim, tapi tak sempat nak cerita dia agak panjang. InsyaAllah lepas raya nanti saya cerita. Saya akan masuk dalam catatan. Ada dua kisah orang sahabat, kisah sahih, yang mana ada dua orang sahabat dia difitnah, dia dizalimi, ya, dia dituduh dengan macam-macam. Dan dalam kisah itu menunjukkan dia doa malapetaka kepada orang yang bagi fitnah dekat dia, dan doa tu mustajab. Nanti saya ceritalah tuan-tuan, tapi hari ni tak sempat sebab dah nak balik dah kan, ya, nak penat, mungkin ada yang nak solat, nak beriktikaf dan seumpamanya. Jadi insya-Allah nanti lepas raya saya ceritalah. Cuma konklusinya, kita jangan pedajal orang lain lah, jangan kita buat jahat dengan orang lain. Ya, berapa ramai zaman sekarang ni kena scammer ni tuan-tuan. Saya bulan lepas, bulan 3 itu, ya, masa sebelum Ramadan dapat call, saya daripada LHDN, kali kedua dah ni. Dulu kena sekali, dia kata, saya encik ni ada daftar syarikat, ada orang daftar nama syarikat, dia guna encik, ini kena settle ni, kalau tidak kena denda dan sebagainya. Kalau nak settle, boleh jumpa. Saya kata memang scammer dah ni. Saya ada kenalan kawan, dia kerja dekat LHDN Cyberjaya. Dia kata, Ustaz, LHDN takkan telefon, dia akan hantar surat. Telefon. Kalau telefon tu scammer lah. Saya berkata, awak ni tak takut dosa ke nak scam orang ni? Awak ambil duit orang, sekali dia doakan malapetaka ke awak, kena ke awak, kena ke Nabi, tak takut ke? Itu kita boleh nasihatkan lah. Kata saya tak tipu, saya betul pegawai LHDN. Jangan nak bohong lah, saya kata. Tapi manusia dia tak takut. Tapi inilah pesan Nabi SAW, jangan menzalimi orang lain. Sekecil-kecil harta pun, sekecil-kecil hak, jangan menzalimi hak orang lain. Suami jangan menzalimi isteri, dan isteri jangan menzalimi suami. Bapa, ibu jangan menzalimi anak, dan anak jangan menzalimi ibu. Apatah lagi, kalau isteri kena zalim, doa cash, suami kena. Begitu juga dengan isteri, suami, anak dan sebagainya. Apatah lagi orang luar dan sebagainya. Jadi sebarang kezaliman, jangan kita lakukan kezaliman.
takut-takut doa tu mengena pada kita. Kalau dia tak doa tak apalah, tapi dia doa malapetaka, bala, habis kita. Berapa ramai yang kena tuan-tuan? Ya, wallahu a'lam. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, setakat itu saja yang dapat saya simpulkan pada hari ini. Insya-Allah mudah-mudahan kita bertemu pada sesi akan datang lepas raya lah, insya-Allah. Dan kesempatan ini mungkin tak sempat jumpa, nak sebut ataupun nak ucap in advance selamat meneruskan puasa, semoga beroleh Lailatul Qadar, semoga mendapat rahmah Ramadan yang masih berbaki, dan ucapan selamat hari raya in advance. Maaf zahir dan batin, selama mana saya menyampaikan kuliah ada tersilap kata ataupun ada yang mengguris hati dan perasaan, saya mohon maaf zahir dan batin. Kosong-kosong ya, insya-Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat maafkan saya dan saya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setakat itu saja yang dapat saya sampaikan. Yang baik hanya daripada Allah Subhanahu wa taala, kekurangan daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' fi maqamina hadza ma illa ghafarta wal hamma illa farajta wa la dayna illa qadayta wa la maridan illa shafaita wa la hajata min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaytaha ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.